warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar semua? Semoga sentiasa sihat bersama keluarga masing-masing. Okey, kita teruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4 pada halaman 169 dengan tajuk Berhemat untuk bercuti. Okey, apa maksud berhemat? Siapa tahu? Okey, siapa pergi bercuti baru-baru ini? Okay, ramai yang bercuti. Ada yang pergi Langkawi, ada yang pergi Penang, Pulau Pinang, ada yang pergi Melaka. Okay. Jadi semua orang dah boleh rentas negeri, dah seronok dah. Okay, tapi jangan lupa kena patuh SOP. Okay. Okay. Baiklah. Okay, ini gambar mercu tanda di Langkawi. Sekarang ada orang kata tukar dah dengan gambar ikan siakap. Jadi isu yang viral tu boleh dijadikan panduan lah untuk kita. Kena berhemat dalam mencari restoran. Kena tahu dahulu harga ikan tu berapa. Jangan nanti bila dah makan nak bayar baru tahu ikan tu harga 1,000. Okey, itu antara contoh lah berhemat. Berhemat ni maksudnya kita berjimat cermat. Okey, berbelanja dengan bijak. Nanti kita tengok maksud yang terperinci. Okey, seterusnya kita lihat standard pembelajaran kita 531, memahami dan membina pelbagai ayat tunggal dan ayat majmuk mengikut konteks. Okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memahami dan membina 4 ayat tunggal dan 1 ayat majmuk mengikut konteks dengan betul. Manakala kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya. Okey, ini typo apabila dapat membina 4 ayat tunggal dan 1 ayat majmuk untuk melengkapkan cerita berhemat untuk bercuti. Okey, berhemat bagi Kamus Dewan edisi keempat. Okey, maksudnya seperti yang kamu dapat lihat pada paparan sekarang, iaitu berjimat cermat ataupun bercermat, sebab itu dia hendak menyimpan wang, berhati-hati, teliti, amatlah mustahak pengarang itu. Okey, dia lebih kurang macam inilah fokus dia. Berjimat, bercermat. Okey, itu maksud dia. Seterusnya, dalam slide ni, cikgu ada tunjukkan apa itu ayat tunggal, apa itu ayat majmuk. Okey, contoh ayat majmuk lah. Okey, yang ini kita tengok nanti. Okey, sekarang kita tengok dulu, kita baca dulu sama-sama. Berhemat untuk bercuti. Zara berbual-bual dengan Lien. Mereka berbual-bual tentang gambar yang diambil semasa mengunjungi karnival pelancongan dan percutian di Sabah. Okey, kita tengok gambar yang pertama ni. Okey, karnival pelancongan. Gembira dan karnival dia bagi ni. Okey, lepas tu dia bagi ayat tunggal. Saya berasa sangat gembira. Okey, tengok perkataan gembira daripada sini dia bina ayat. Ayat kedua, ayat tunggal, saya dapat pergi ke karnival pelancongan. Okey. Perkataan karnival ditulis dalam ayat. Okey, bagi gambar kedua dia bagi memalu dan bertepuk. Okey, memalu ni apa? Memalu memalu pada gong. Okey, maknanya ketuklah gong tu. Okey, bertepuk ni tepuk tangan ni lah. Okey. Nanti kamu bina 1 ayat tunggal bagi perkataan memalu dan 1 perkataan bagi bertepuk. Okey, tengok gambar yang ketiga. Ramai pengunjung yang datang. Suasana menjadi riuh rendah. Okey, hingga kat sini ialah kata hubung. Jadi, untuk bina ayat majmuk kena ada kata hubung. Okey, contohnya ramai pengunjung yang datang hingga suasana menjadi
riuh rendah. Okey, itu ayat majmuk. Okey. Yang keempat, kami mendapat hadiah. Kami mendengar penerangan jurujual. Okey. Jadi kata hubung kat sini ialah setelah. Jadi kamu kena bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan di sini. Okey. Gambar kelima, saya berasa sangat teruja ketika menaiki kapal terbang ke Sabah. Okey, ini ayat majmuk. Dia minta awak pisahkan menjadi ayat tunggal. Contoh yang pertama, saya berasa sangat teruja. Yang kedua, saya menaiki kapal terbang ke Sabah. Okey. Daripada ayat majmuk ni, dia pisahkan, dia asingkan jadi ayat tunggal semula. Okey. Cikgu harap awak faham tu. Okey, yang keenam, kami tinggal di inap desa Kundasang supaya dapat menjimatkan perbelanjaan. Okey, ini ayat majmuk. Tukar juga jadi ayat tunggal. Okey, 1 dan 2. Okey. Jadi itulah untuk muka surat 169 ni. Kita tengok. Maksud ayat tunggal ialah ayat yang ada satu subjek dan satu predikat. Contoh, Amir bermain bola. Amir tu subjek, bermain bola tu predikat. Okey. Siti makan nasi ayam. Siti tu subjek, nasi ayam tu predikat. Yang ketiga, ayah mencuci kereta. Ayah tu subjek, mencuci kereta tu predikat. Okey, ini senang je ayat yang asas. Okey. Okey, manakala ayat majmuk, contoh, Ravi suka makan sawi. Kata hubung dia atau. Ravi suka makan tomato. Okey. Ini ayat tunggal, ini ayat tunggal dan ini pun ayat tunggal. Jadi, ayat tunggal bergabung dengan kata hubung, bergabung dengan ayat tunggal yang kedua akan membentuk ayat majmuk. Ravi suka makan sawi atau Ravi suka makan tomato. Ravi suka makan sawi atau tomato. Ayat yang lengkapnya. Okey. Seterusnya, okey. Ini contoh ayat majmuk dan ayat tunggal menggunakan kata hubung. Okey, dia bagi contoh ayat tunggal dan dia akan bentuk ayat majmuk menggunakan kata hubung dan yang bahawa apabila. Okey. Kamu boleh baca dengan terperincilah contoh-contohnya. Okey, seterusnya untuk latihan hari ini, cikgu nak yang ada komputer, siapa yang ada akses internet yang kuat, okey, awak boleh tekan pautan live worksheet ni. Contohnya yang sini. Okey. Awak boleh tekan dan siapkan latihan dalam ni. Dan kalau ada printer, boleh print, boleh cetak tanpa dalam buku. Okey, buku nombor 2 lah ataupun buku yang sesuai. Okey. Tugasan dia senang je. Daripada ayat majmuk ni, kamu tukar menjadi ayat tunggal. Okey. Okey, tukar jadi ayat tunggal. Ada 4 gambar. Okey. Okey. Lepas tu. Okey, bagi yang dah siap, boleh hantar pada Google Classroom ataupun hantar pada cikgu lah. Okey. Okey, cikgu harap dapat membantu awak untuk lengkapkan tugasan hari ini. Okey. Bagi yang dah siap live worksheet tu, cikgu nak awak bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi mengikut gambar ni. Okey, contoh yang kedua, kamu kena bina ayat majmuk, ayat tunggal. Gambar keempat, kamu kena bina ayat majmuk. Gambar keenam, kamu kena bina ayat tunggal berdasarkan ayat majmuk yang diberikan. Okey, jadi untuk tugasan hari ini ada 2, iaitu 1 dalam buku teks muka surat 169 dan dalam pautan live worksheet yang
cikgu berikan pautan. Okey, pautan ni boleh ambil dalam description video YouTube ni. Okey, baiklah. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Nanti kita berjumpa di sekolah. Terima kasih. Bye. Jaga diri.